Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi melaporkan negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1,510.7 juta ringgit, peningkatan sebanyak 45.4% dari 1,038.9 juta ringgit pada bulan yang sama tahun lalu. Bagaimanapun, jumlah perdagangan bagi bulan Februari tahun ini menurun sebanyak 16.3% berbanding bulan sebelumnya. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 59.7% tahun ke tahun kepada 1,121.2 juta ringgit berbanding 701.9 juta ringgit pada bulan Februari 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian sebanyak 47.3% tahun ke tahun, terutamanya dari ekspor gas cecar asli, LNG serta produk petroleum dan gas. Manakala pasaran ekspor terbesar bagi negara pada bulan Februari 2020 ialah Jepun, iaitu sebanyak 34.3%, diikuti Singapura 19.6% dan Republik Rakyat China sebanyak 9.3%. Dari segi komoditi ekspor pula, bahan api galian merupakan penyumbang utama sebanyak 86.6%, diikuti kimia 12.4% serta jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 0.6%. Sementara itu, jumlah import turut mencatatkan peningkatan 15.6% tahun ke tahun kepada 389.5 juta ringgit yang dipacu oleh import bahan api galian selaras dengan aktiviti hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan tersebut ialah bahan api galian 39.1%, diikuti oleh 29.2% daripada jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan sebanyak 9.5%, barang-barang keluaran kilang 8.7% dan kimia 6.5%. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan merangkumi 61.3% dari jumlah import, diikuti import barang modal sebanyak 32.5% dan barang penggunaan sebanyak 6.2%. Dari segi import mengikut rakan dagangan pula, Emiriah Arab Bersatu sebanyak 24.3%, iaitu sebagai penyumbang terbesar, dari diikuti Malaysia dengan 19.9% dan Singapura sebanyak 13.5%. Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Februari 2020 boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di www.deps.gov.bn. Jabatan Perbendaharaan memaklumkan penjualan beras dan gula kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dijual pada setiap hari kecuali hari Jumaat, Ahad dan cuti awam dan memandangkan sambutan yang menggalakkan daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan pengusaha-pengusaha persendirian. Penjualan beras pulut dengan harga diskaun 50% khusus kepada PMKS dan pengusaha-pengusaha persendirian akan dilanjutkan selama sebulan lagi sehingga 6 Jun 2020 bagi menampung keperluan perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Beberapa buah pasaraya menjadi tumpuan orang ramai, terutama bagi membeli keperluan semasa bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, orang ramai terutama para pelanggan masih perlu mematuhi arahan Kementerian Kesihatan untuk mempraktikkan amalan kesihatan yang baik, termasuk penjarakan sosial, mengelakkan diri untuk berada di tempat orang ramai atau mengadakan perkumpulan. Para pemilik pasaraya di negara ini didapati masih mengambil inisiatif untuk turut sama membantu usaha pihak kerajaan dalam mengawal penularan COVID-19 dengan mengadakan pemeriksaan suhu badan dan memberikan gel pembasmi kuman di pintu masuk utama pasaraya berkenaan kepada para pengunjung.
Pelbagai barangan daripada perhiasan, peralatan elektronik dan makanan dan minuman ditawarkan dalam program Wilah Go Bazar. Barangan tersebut boleh didapati melalui platform wilago.com. Program yang dikendalikan dengan kerjasama pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI, Darussalam Enterprise Day, Reintegration Center diperkenalkan untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk mempromosi produk-produk dan jualan mereka secara dalam talian semasa pandemik COVID-19. Program juga menyediakan peluang-peluang kedua Aftercare Services Reintegration Project untuk dijual dan mempromosi produk masing-masing. Wilago telah bekerjasama dengan Pusat Membeli Belah Yayasan, Little Soho dan Food Paradise, Kompleks Membeli Belah Sri Kulap sebagai pusat pandu lalu dan pengambilan atau pick-up. Memberikan subsidi pembayaran gaji sebanyak 25% kepada pekerja tempatan di perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mempunyai pekerja seramai 100 orang dan ke bawah selama 3 bulan. Pemberian subsidi ini adalah bertujuan untuk membantu meringankan beban kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, khususnya kepada pekerja-pekerja tempatan yang menerima gaji pokok sebulan RM1,500 Brunei dan ke bawah dan menjarum dengan tabung amanah pekerja TAP. Selaras dengan objektif kerajaan untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan ini, dimohonkan kerjasama kepada syarikat-syarikat untuk menghadapi borang permohonan yang telah lengkap diisikan melalui email kepada payments@tap.com.bn. Borang tersebut boleh dimuat turun melalui laman web www.tap.com.bn bermula 1 hari bulan April 2020. Mungkin tidak ramai yang mengetahui akan khasiat tanaman merunggai atau nama saintifiknya Moringa oleifera. Sebenarnya terdapat banyak manfaat kesihatan dan nutrisi boleh diperolehi daripada tanaman moringa ini. Antaranya boleh membantu mengurangkan tekanan darah tinggi dan kencing manis. Oleh kerana tanaman moringa ini banyak khasiatnya dan berpotensi besar untuk dimajukan, seorang belia berkelulusan sarjana muda dari luar negara berminat untuk bergiat dalam bidang pertanian dengan mengusahakan tanaman moringa ini dengan lebih meluas lagi. Syarikat Mori Enterprise milik Awang Jun Hong Lim ditubuhkan pada tahun 2016 dan ditawarkan tapak seluas 3 hektar di kawasan kemajuan pertanian Sinaut oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui program Projek Rintis bagi mengusahakan tanaman moringa dan herba-herba secara organik. Syarikat Mori ditubuhkan pada tahun 2016. Syarikat kami menanam Moringa oleifera atau merunggai di dalam bahasa Brunei dan herba-herba lain. Moringa ini ada banyak manfaat kesihatan dan nutrisi yang baik dan saya ingin mengongsikan perkara ini kepada orang ramai. Saya telah ditawarkan tapak seluas 3 hektar KKP Sinaut di bawah program Projek Rintis. Menurut Awang Jun Hong Lim, penanaman moringa ini menggunakan sistem pengairan titis dan teknik permaculture. Di syarikat kami, syarikat Mori telah menggunakan sistem permaculture, iaitu sistem yang sustainable dan organik yang tanpa pestisida dan kimia bahaya. Produk utama yang kami membuat ialah serbuk merunggai dari daunnya. Kami juga menanam pisang raja, pudina, dil, serai dan lain-lain. Hasil pengeluaran syarikat bermula pada tahun 2019 sebanyak 1,700 kilogram
iaitu pengeluaran moringa sebanyak 800 kg, manakala tanaman herba lain sebanyak 900 kg. Setakat ini, produk syarikat sudah dipasarkan di beberapa buah pasaraya di negara ini. Syarikat ini mempunyai 5 pekerja termasuk pekerja tempatan. Kami baru menghasilkan untuk dijual pada tahun 2019. Sampai masa ini kami hasil kurang lebih 1,700 kilo. Waktu sekarang kami menjual serbuk merunggai, daun merunggai di Super Safe, Waho, Manggis, Farmgate dan kafe-kafe dan menjual produk segar macam pudina, dill. Menurut Awang Jun Hong Lim, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan banyak membantu syarikatnya dalam mengusahakan projek tanaman mereka termasuk cara penanaman. Dia seterusnya berharap produk utama mereka ini akan dapat diekspor ke luar negara. Cita-cita saya ialah untuk menjual produk Mori ke luar negeri. Tapi I'm aware that kita mesti ikuti rules dan regulations untuk memerlukan produk-produk dapat diekspor. I'd like to take this opportunity to express ribuan berbanyak-banyak terima kasih ke Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan juga kepada Jabatan Agriculture dan Agri Makanan yang banyak membantu syarikat Mori through the pilot project scheme untuk memulakan journey agriculture kami. Di sebalik cabaran yang dihadapi syarikat ini, Awang Jun Hong Lim berpuas hati dengan penghasilan tanaman dari tangan sendiri, lebih-lebih lagi apabila ianya turut dinikmati oleh orang lain. Ada banyak cabaran macam soil health, pest control, especially kami guna sistem yang permaculture atau organik. Tapi dengan kerjasama Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, saya percaya sektor agriculture ada potensi besar di masa depan. Saranan saya kepada belia untuk tidak takut menceburi bidang pertanian kerana ia sesuatu yang mencebar dan berbaloi dengan hasil dari tangan sendiri. Dengan hanya bermodalkan RM1,000 untuk membeli sebuah mesin jahit pada awal penglibatan perniagaan, sebuah syarikat membuat pakaian Wisa Enterprise yang terletak di Cucu Plaza kini mampu menghasilkan pelbagai jenis pakaian dari t-shirt, sportwear hingga baju korporat. Perniagaan keluarga yang sudah beroperasi lebih 30 tahun ini berhasrat untuk terus menjadi penyedia tempat pakaian tempatan yang dikenali di negara ini. Sambutannya alhamdulillah, anggaran modal yang diceritakan oleh Indong kami inilah pada mulanya cuma RM1,000 sahaja. Ataupun untuk ia membeli sebuah mesin jahit untuk inilah my mama ni . So di sana tah lagi timbul untuk mengambil upah ni, upah menjahit di rumah ni. Dan dengan peredaran masa, perniagaan pun turut berkembang dan kami tingkatkan lagi dengan menambah membuat t-shirt, baju-baju sukan sekolah, baju-baju pakaian jabatan kerajaan juga dan baju-baju korporat. Dan mengikut peredaran masa kami meneruskan. So anak-anaknya inilah meneruskan perniagaan ini. Selaras dengan peredaran semasa, Wisa Enterprise terus berusaha meningkatkan produk-produk mereka dengan mengikut trend masa kini dan membina kerjasama dengan para peniaga tempatan lain bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Selain itu, syarikat ini juga memberikan peluang kepada anak-anak tempatan untuk terlibat sama dalam perniagaan ini. Kami ada membina kolaborasi rangkaian bersama peniaga-peniaga tempatan yang sama-samalah dalam di skala ini dan kami mempunyai hubungan yang baik dalam bisnes dan dari sana juga dapat mengembangkan lagi dengan lebih cepat. Dan juga kami juga membukakan kepada belia-belia yang berminat macam freelancer designer ni untuk bekerjasama dengan syarikat kami. Kepakaran dalam pembuatan pelbagai produk pakaian, satu kelebihan buat syarikat ini. Malah syarikat ini juga mengutamakan produk-produk tempatan bagi penghasilan pakaian mereka.
Okey, Wisa ni specialitasnya membuat t-shirt sublimation. Maksudnya sublimation ini apa yang kita ni design itu, ia terus print. Dan kami juga mempelbagaikan produk kami dengan membuat bomber jacket pun boleh di print je tu. Bomber jacket, vest jacket, pakaian muslimah, tudung dan juga pakaian sukan dan pakaian baju-baju corporate F1. Ya. Di semua ni pun memang produk di Brunei. Kami tidak di luar. Local produk, ya. Hasrat Wisa memang besar. Memandangkan Wisa ni pun sudah lebih 30 tahun dan alhamdulillah hasrat kecil kami pun sudah tercapai. Dalam menjalankan perniagaan, syarikat ini juga tidak ketinggalan menjalankan aktiviti amal di saat negara berdepan COVID-19 dengan menaja vest jacket kepada para sukarelawan. Syarikat ini juga mematuhi arahan pihak kerajaan dalam membendung wabak. Awalnya kami membantu Barisan Hadapan dengan mensponsor bis durang vest jacket kuding itu dan lanyard. Dan selepas itu banyak sambutan dari company-company lain untuk join serta menempah vest ini as sponsor durang ini juga as durang punya corporate social responsibility. Dan inisiatif syarikat juga membantu para sukarelawan inilah. Langkah-langkah syarikat Wisa untuk menangani COVID-19 ini dengan mematuhi arahan dari kerajaan dan MOH dengan mempraktikkan penjarakan sosial. Dengan itu juga kami menyediakan sanitizer untuk para pelanggan kami sebelum bis durang ini masuk ke premis kami. Dan juga inisiatif kami juga free delivery, mengantar baju tempahan bis durang tu ke rumah durang. Kami bagi free delivery dan menerima tempahan secara online dan talian.